kan? Tak datang pondok, tapi saya bawa pondok datang sini. Jadi pagi ni kita memondok lah, kan? Memondok. Jadi takut lagi ada yang dia rasa pelik pula. Okay. Cara pengajian pondok sampai janggut saya putih pun belum tentu khatam lagi. Sebab apa? Maksudnya nanti kita akan tengok kadang-kadang sebaris ayat je kita akan hurai sampai 1 jam. Macam tu. Itu cara pondok memang macam tu. Jadi kita baca sikit tapi kita hurai tu panjang. Sampai orang ada yang kata dah sikit no baca, dia kata. Dan memang gitu. Sikit baca tapi fahamnya insya-Allah banyak, insya-Allah. Baik. Kenapa fardu artinya wajib, ain tu artinya individu. Wajib ke atas tiap-tiap individu kena mengaji. Nak mengaji tu pula kena tengok ilmu ni banyak. Nak mengaji ilmu apa? Ilmu agama ni banyak, kan? Jadi yang paling wajib, yang diwajibkan ke atas kita ialah 3 sahaja. Itu dipanggil fardu ain, wajib atas tiap-tiap individu. Berdasarkan dalil hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Maka ulama bahas apakah ilmu yang wajib itu, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Itu paling wajib. Paling wajib tu maksudnya kalau siapa tak mengaji, apa maksud wajib? Ma yuthabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Makna wajib ialah buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Maksudnya siapa mengaji ilmu fardu ain ni, ilmu tauhid, fiqh, tasawuf tadi ni dapat pahala. Siapa tak mengaji, maka kalau dia mati dalam keadaan berdosa pada Allah. Malah disebut dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Abdul Samad kata, siapa yang mati dalam keadaan tak mengaji ilmu fardu ain, tak mengaji tauhid, tak mengaji fiqh, tak mengaji tasawuf, maka matinya mati fasik. Maksud mati fasik ni, fasik ni maksudnya orang yang buat dosa besar walau sekali saja. Cuba bagi salah satu contoh dosa besar. Syirik kafir terus, berzina. Okay. Berzina, dosa besar. Jadi orang yang tak mengaji tauhid, fiqh, tasawuf ni, ilmu agama yang fardu ain ni, dia mati tu setara dengan orang mati berzina. Walaupun semasa hidup dia tak pernah berzina pun, dia baik. Dia tak pernah berzina, dia tak pernah minum arak, setitik air arak pun tak pernah masuk dalam mulut dia. Kan, dia tak pernah main judi, tapi dia cuma tak pernah mengaji juga. Bila tak pernah mengaji, maka dia masuk mati nanti, dia akan mati setaraf dengan orang buat maksiat. Gitu. Dan perkara ni penting tak penting? Kalau penting, kenapa ramai ni je? Faham tak? Sama mengaji. Bagus. Kan? Gitulah. Sebab kadang-kadang orang tak ambil peduli. Masyarakat tak ambil peduli. Sibuk dengan keduniaan dia. Dunia tak salah. Kan? Tapi jangan sampai kita lebih bermatlamatkan dunia daripada kehidupan kita sebagai kehidupan yang nak balik kepada Allah. Itu akhirat. Jangan kita tiru gaya orang kafir. Kerana orang kafir, dia tak ada akhirat bagi dia. Orang kafir, dia tak fikir nak balik ke syurga pun. Sebab dia bukan faham benda-benda tu semua. Kan? Yang kita ni orang yang beriman. Kita nak balik pada Allah. Kita nak belajar kenal Allah. Orang kafir bukan kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, pasti dia sudah beriman. Okay? Sebab tu perkara ni hendaklah kita sampai menyampai. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walau sepotong ayat.
Kadang-kadang tu bukan orang lain yang tak pedulikan urusan agama ni. Kadang-kadang dari kalangan anak-anak kita juga. Kadang-kadang dari kalangan adik-beradik kita. Kadang-kadang dari kalangan ahli keluarga kita, sepupu sepapak kita, saudara mara kita, jiran-jiran kita. Sebab tu perkara ni jangan kita-kita sahaja. Maka kita kena sampaikan. Untuk sedaya upaya kita nak menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW semampu kita mampu. Lagi-lagi kita berada di akhir zaman yang penuh dengan cabaran dan ujian dan fitnah. Yang belum lagi munculnya si Dajjal. Kalau muncul lagi tak tahulah keadaan begitu. Baik. Okey, nama kitab ni, cara pembacaan kitab, saya akan baca dari kulit ke kulit. Dengar betul-betul. Dari kulit ke kulit. Bukan dari kulit dan kulit. Beza tu. Kalau kulit dan kulit, dia tengok kulit depan, dia tengok kulit belakang. Tahu dah ni, dia kata. Tu kulit dan kulit. Ini kulit ke kulit, makna kulit ke kulit, kita akan pergi satu sampai habis. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Baik. Nama kitab ini, saya baca kulit depan dulu lah. Saya pakai yang ini. Jawi. Okay. Kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Okey, apa maksud dia? Hidayah. Apa maksud hidayah? Hidayah diambil daripada perkataan huda. Huda makna tunjuk. Hidayah maknanya petunjuk. Petunjuk apa pula maksud petunjuk? Apa makna petunjuk? Petunjuk maksudnya signboard. Tahu signboard? Macam saya nak datang sini tadi. Kan? Nak pergi mana? Masuk kanan ke kiri? Dia tulis. Teluk Intan mana? Kanan, kiri. Jadi tu tunjuk. Tunjuk arah. Tunjuk tu, kalau sekadar tengok je tunjuk tu, sampai tak? Saya duduk kat simpang tu. Dia kata Teluk Intan kanan. Tapi saya tak jalan. Saya duduk tengok. Oh, Teluk Intan kanan. Sampai ke tak Teluk Intan? Tak sampai. Duduk beruah tu. Duduk kat beruah lagi. Ustaz kat mana dah? Tak, saya kat depan signboard. Saya dah. Takkan sampailah. Tu maksud dia. Okey. Jadi kitab ni adalah petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk. Surah masjid ni petunjuk. Tapi kalau orang tak sampai kat dia juga, tak sampai. Orang tak pergi, tak sampai. Sebab tu, hidayah selalunya diapitkan dengan satu lagi kalimah. Apa dia? Pasangan dia. Taufik. Kan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu doa supaya tak ngantuk. Bila kuliah. Sebab bila ustaz cakap wabillahi taufiq wal hidayah. Nak habis dah dia kata. Nak habis dah. Gurau je. Tapi nak cerita itulah apa dia punya saling kaitan. Hidayah tu petunjuk. Jadi maksudnya kitab ni just menunjuk je. Kalau kita tak ikut juga, so sama je. Kitab ni dia ajar kita je, okey, kamu kena macam ni, kamu kena buat macam ni. Tapi kalau kamu tak buat, mana tak jadi apa kak? Surau ni memang duduk sini, dia tunjuk. Azan dilaungkan, apa semua, solat Jumaat. Tapi kalau orang yang lalu tu tak singgah kak, tak solat juga dia di sini. Jadi itu maksud hidayah. Jadi kita bukan hanya nak hidayah, kita juga nak satu lagi, iaitu taufik. Taufik tu apa dia? Taufik itu ta'yid. Ta'yid tu apa dia? Kekuatan. Dia kena minta kepada Allah. Kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah dihidayahkan Allah ke atas kita. Contohnya kita dah belajar dah. Kita minta Allah untuk berikan kekuatan pada kita supaya kita mampu melakukan apa yang diajarkan kepada kita atau apa yang kita belajar. Gitu. Sebab kalau tak ada kekuatan, just belajar je lah. Tapi tak memberi kesan pada diri dia pun. Gitu je. Sekadar dia tahu. Macam saya nak bagi satu contoh. Agak-agak lah. Artis kat luar sana yang tak bertudung, kan, yang free hair, dia tahu tak pakai tudung tu wajib, tutup aurat tu wajib. Lepas tu kenapa dia tak pakai? Saya tengok melodi, kan.
kenapa tak tutup aurat ni? Bukankah awak tahu ni dalam nanti kan dalam neraka kena bakar gini-gini? I tahulah. Lepas tu, tak, I belum sampai seru. Dia kata. Dia kata belum sampai seru. Lepas tu kita jawab balik, seru ada kat tapak tangan saya, nak sampai tak? Itu tarbiyah sentap tu. Tak nak ceritanya. Dah tahu dah benda tu. Semua orang tahu tak solat tu wajib. Tak payah kata kita orang Islam. Cik Islam apek Cina pun tahu. Kan? Apek pula tegur, you talah semayang ah, dia kata. Nah, semua orang tahu. Itu dipanggil maklum bid-darurah, istilah dalam bahasa agama. Maksudnya sesuatu perkara yang diketahui walaupun seseorang itu tak mengaji pondok ke, tak mengaji agama secara serius. Tak pergi pondok, tak pergi Al-Azhar Mesir ke, kan? Tapi rata-rata kebanyakan semua orang tahu benda-benda yang asas dalam agama. Tak tahu ke tutup aurat macam mana dan sebagainya, tahu. Tapi kenapa tak buat? Tu masalah hati, tu masalah iman dia. Okey. Jadi itulah antara tujuan kita belajar agama adalah untuk memulihkan hati kita supaya apa kita buat dengan kefahaman dan ketaatan. Itu tujuan. Sebab tu banyak orang salah faham, saya nak betulkan fahaman masyarakat. Ramai orang faham belajar agama pasal nak jadi ustaz atau nak jadi ustazah. Tak betul. Belajar agama bukan pasal nak jadi ustaz, bukan pasal nak jadi ustazah. Tapi tujuan belajar agama sebab kita nak hidup ikut cara agama. Jadi bila dia faham belajar agama ni sebab nak jadi ustaz-ustazah, bila kita tanya, kenapa tak hantar anak awak pergi ngaji agama? Saya bukan nak anak saya jadi ustazah, jadi ustaz. Saya nak anak saya jadi engineer. Saya nak anak saya jadi doktor. Saya nak anak saya jadi lawyer. Nah, kita jawab balik dah, doktor apa? Doktor kafir. Marah dia. Betul tak? Itu doktor apa semua, itu kerjaya dunia. Tapi setiap kerjaya dunia ada agama yang dia bawa. Agama apakah dia? Nah, jadi ini yang kita nak kena terapkan. Tak apa jadi doktor, silakan jadi doktor. Tapi biarlah jadi doktor yang Islam. Lawyer yang Islam. Engineer yang Islam. Dengan doktor-doktor pun tak semayang, macam mana? Nak berawal. Orang boleh bekerjaya. Tapi Islam itu, kalau tak ada kefahamannya, maka macam manakan mungkin dia boleh membawa Islam itu. Dia kena faham dulu. Itulah namanya hidayah. Hidayah. Okay, baik. As-Sibyan. Apa maksud As-Sibyan? Ada siapa-siapa pakai kitab Jawi tak? Ke memang semua Jarumi? Rumi. Tak ada. Semua Rumi ya? Tak saja je tanya. Sebab kalau yang Jawi, baris dia tu dia tulis baris atas, As-Sabian. Yang sebenarnya baris bawah, As-Sibyan. Tu je. Nak bagi tahu. Jadi dia As-Sibyan. Ya, Hidayatus Sibyan. Apa maksud As-Sibyan? Tahu tak? Siapa tahu? Apa tu As-Sibyan? Baru belajar? Oh, dekat situ. As-Sibyan maksudnya kanak-kanak. Lihat tulis baru belajar ya. Yang sebenarnya Sibyan tu maksudnya kanak-kanak. Ada satu kanak-kanak ni macam baby lah, macam budak. Sebab tu ada satu makhluk jin nama dia Ummu Sibyan. Biasa dengar kan? Ummu Sibyan. Sebab tu biasa tak, dulu-dulu kita, mak-mak kita pun ajar bila nak maghrib, kata masuk. Tutup pintu, tutup tingkap semua. Sebab apa? Bukan saja-saja tu, ada hadis. Nabi ajar. Nabi kata bila nak menjelang maghrib, tutup pintu, tutup tingkap semua. Sebab kalau tak tutup, Ummu Sibyan akan masuk. Makhluk tu, jin tu. Nama dia Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ni hodoh lah muka dia. Saya tak pernah tengok. Tapi guru cakap macam tu. Dan dia berjalan bukan ikut bawah, dia jalan ikut atas siling. Melangkak dikit-dikit. Macam Joan tu. Cerita hantu tu. Tapi kita yang dewasa ni tak nampak. Sebab apa nama dia Ummu Sibyan?
Ummu tu ibu, Sibyan tu kanak-kanak, ibu pada kanak-kanak. Sebab hantu ni, jin ni, dia jenis kacau budak-budak. Dia tak kacau orang tua. Kan? Jadi sebab tu kita tak nampak. Yang nampak ni budak-budak kecil. Sebab tu kadang-kadang dia menangis. Menjelang maghrib je dia menangis. Perasan tak? Kadang-kadang menjelang maghrib je dia nangis. Tengok perut tak kembung. Pampers tak ada najis. Ni apa sebab nak tidur kan dia tak mau. Melalak. Kalau perasan, cuba tengok mata dia. Mata dia akan tengok atas. Sebab dia nampak binatang tu kan. Yang kita tak reti, pergi timbang pula. Makin dekat pula tu. Dah makin dekat dengan Ummu Sibyan tu. Ada pergi timbang pula. Meniarapkan dia supaya dia pandang bawah, jangan pandang atas. Sebab makhluk tu duduk atas. Jadi langkupkan dia pandang bawah, sapu belakang badan dia sambil baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Gitu. Saya pernah lah, anak saya pun pernah kena kacau. Anak ustaz pun dia kacau juga. Jadi kena kacau. Sebab macam tu, yang isteri saya pula, dia buat berani sangat pula dia. Dia kata, mana kau? Mana kau? Kau kacau anak aku ya? Dalam hati saya kata, janganlah panggil. Kalau dia keluarkan dengan saya lari. Kata. Itu kata. Itu maksud As-Sibyan. As-Sibyan artinya kanak-kanak. Tapi bukanlah hantu kat sini ya. Hanya dia dobek pula situ. Ni jin ni. Bukan As-Sibyan. Saya saja cerita tadi tu. Jadi As-Sibyan ni maksudnya kanak-kanak. Jadi digabungkan Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi kanak-kanak. Itu maksud dia. Okey, persoalannya kita ni dah besar dah pula kanak-kanak pula ni. Ni kitab kanak-kanak ni kata. Tak, maksud kanak-kanak di sini ialah kanak-kanak bukan dari segi umur, bukan dari segi usia, tapi kanak-kanak dari segi ilmu. Pendek katalah maksudnya, minta maaf cakap lah. Walaupun mungkin jasad kita ni sudah berusia, sudah dewasa, tapi minta maaf cakap, kadang-kadang ilmu kita cetek macam kanak-kanak. Itu maksud dia. Jadi dia nak ajar ni perkara yang asas, yang standard. Ni dalam kitab ni. Tu saya lebih suka bawa kitab ni. Jadi kita nak belajar ni benda-benda asas je. Tapi nak tengok betul tak kita sudah mahir asas, kita tengok dalam dia nanti. Islam ada benda, baru tahu. Pada asas tu. Ni yang nama dia Hidayatus Sibyan. Ma'rifati. Ambil daripada perkataan ain rafa, araf. Yakni macam kita cakap Melayu juga arif. Yang arif ni maknanya yang paling tahu, yang paling kenal. Ma'rifah itu mengenal. Pada mengenal. Ma'rifah. Orang Melayu kata makrifat. Sebenarnya bukan makrifat, ma'rifah. Tapi dah cakap Melayu. Arab ni ma'rifah. Okey. Ma'rifah apa? Al-Islam wal iman. Ma'rifah tadi apa? Mengenal. Jadi mengenal Islam dan mengenal iman. Tu basic dia. Minta maaf, kadang-kadang kita ni lama dah Islam. Betul tak? Tapi Islam tu tak kenal lagi. Apa tu Islam? Orang tanya Islam tu apa dia? Islam tu agama lah. Gitu ya. Yalah tahu dah agama tu. Agama tu Islam. Dan Islam tu agama. Dan agama duduk pusing situ. Agama Islam agama. Dah apa benda? Jadi ni yang kita nak belajar. Islam tu apa dia? Iman tu apa dia? Apa beza Islam dengan iman? Ada orang dia Islam tapi tak beriman. Kan? Jadi kadang-kadang jadi macam tu. Tapi ghalibnya orang yang beriman pasti Islam lah. Tapi ada kadang-kadang dia Islam tapi sebenarnya tak beriman. Jadi itu yang dinamakan munafik. Munafik ni bukan kecil-kecil barang tau. Munafik ni kafir. Munafik ni Allah sebut dalam Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Dan sesungguhnya orang yang dikatakan kafir itu, iaitu sawa'un alaihim, sama saja kepada mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada kau beri peringatan ke tak beri peringatan ke, sama je, la yu'minun, mereka takkan beriman. Sebab mereka ni jenis degil. Kan? Jenis orang kata jangan buat konsert, jangan ni benda maksiat ni. Sawa'un alaihim, sama saja pada mereka. Mereka takkan ikut. Sebab dalam hatinya bermasalah. Takut-takut hatinya tidak beriman pada Allah. Zahirnya sahaja yang Islam.
Ini yang dinamakan munafik. Kata Ustaz Ismail Kamus, dulu saya mengaji dengan dia, Ustaz Ismail kata, orang munafik ni macam burung unta. Tahu tak burung unta? Saya pun pelik lah, saya tanya kenapa pula burung unta. Saya tengok burung unta, dia kata. Nak kata burung, tak burung. Nak kata unta, tak unta. Burung unta kan? Nak kata burung, tak boleh terbang. Nak kata unta, dia kecil. Leher halus je. Macam itulah juga orang munafik, dia kata. Nak kata Islam, tapi dia lawan Islam. Dia petikai Islam. Dia perendahkan Islam. Nak kata kafir, IC dia Islam. Jadilah dia seperti burung unta. Tapi burung unta tak adalah munafik. Dari siap pula burung unta tak ada kena-mengena. Cuma contoh tu, sifat dia tu. Okay? Boleh? Selesai. Alif hu bilughatil jawil Melayu. Tak ada dalam Rumi tak ada. Dalam Jawi tulis. Alif hu artinya ditulis akan ia bilughati dengan bahasa al-Jawi al-Malayu. Jawi Melayu. Yang sebenarnya tulisan orang Melayu tulisan apa? Tulisan Jawi. Dan Rumi? Rumi ambil daripada perkataan Roman. Rumi. Rom. Datang daripada negeri Rom. Rom ni, mana Rom? Tulis Intan. Rom atas tu. British sana semua tu, belah-belah atas tu. Tu Rom. Sebab tu tulisan dia ABC. Tulisan kita bukan ABC. Tulisan kita adalah tulisan Jawi. Kuatnya hubungan Melayu dengan Islam sampai tulisannya menyerupai tulisan Al-Quran. Tulisan Arab. Cuma dalam Jawi Melayu ditambah beberapa huruf yang tak ada dalam huruf Arab. Contohnya huruf Ga, huruf Pa, huruf Va, kan, huruf Nya, Nga. Jadi itulah. Jadi mahir-mahirkanlah dengan tulisan Jawi. Cuba. Dan belajar tak apa. Yang ada Rumi tak apa dah. Kan? Tapi biar retilah. Dan ajar anak-anak kita. Paling-paling tidak pandai tulis nama dengan tulisan Jawi. Kami di pondok pakai kitab Jawi. Nota-nota yang kami tulis yang Tok Guru bagi tahu tu pun tulis dengan Jawi. Tak boleh tulis dengan Rumi. Mula-mula kekoklah slow. Lambat. Tok Guru habis dah kitab baru nak tulis. Lambat. Nampak? Tapi lama-lama sebab dah dilatih, selalu dilatih, laju tulis. Kita nak angkat balik. Itulah tulisan kita. Malu tuan-tuan, tuan-tuan pula. Malu ibu-ibu. Sebab orang Cina pandai baca tulisan Cina. Kan? Tulisan Cina, tulisan Mandarin, Cantonese dia. Kan? Orang India pandai baca tulisan Tamil dia. Tiba-tiba kalau orang Melayu tidak reti membaca tulisan Melayunya, maka apa lagi yang tinggal daripada Melayu itu? Yang tinggal hanya kereta api tanah Melayu dan baju Melayu. Jadi bangkitkan balik. Itu kita kena bangga kita sebagai orang Melayu. Tulisan kita sama dengan tulisan Arab ataupun tulisan ayat Al-Quran. Yang ada kesamaan. Itu bangsa kita, bangsa yang hebat sebenarnya. Ya. Yang sebenarnya apa makna Melayu? Ada seorang profesor, dia Cina. Hu Hikim ke apa benar nama dia. Kan? Dia buat kajian dan ada juga seorang Jepun. Orang ni orang Jepun. Tapi dia minat pasal bahasa kita. Dan sebenarnya ramai orang kat luar sana minat bahasa kita. Di Rusia ada satu fakulti mereka belajar tentang bahasa Melayu di universiti. Orang Rusia. Dan dia pandai cakap Melayu dan dia pandai bergurindam pantun syair orang Melayu. Kan? Dan ada seorang Jepun ni, dia orang Jepun, memang betul-betul Jepun. Dia kaji tentang Melayu, dia kata tahu tak apa maksud Melayu? Kita yang Melayu pun tak tahu. Dia kata Melayu tu diambil daripada perkataan mulia. Orang yang mulia. Yang diberi oleh orang Arab. Kata kita mulia, Melaya, Melayu. Itu. Jadi itu. Kita tak tahu. Okey, baik. Pengarangnya Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu bari. Ini pengarang dia. Nama betul dia apa? Nama betul dia Husin. Abu makna apa Abu? Abu tu maknanya bapa, ayah. Abi, kalau ayahku Abi.
Kalau ayahmu, abuka. Abu tu makna ayah. Abdullah. Ayah kepada Abdullah. Jadi faham maksud dia, anak dia nama Abdullah. Orang Arab macam tu. Orang Arab dia suka letak nama anak kat depan nama dia. Anak yang sulung. Sebagai lambang rasa syukur Allah beri anak pada dia. Kan? Contoh macam nama anak saya yang sulung, Muhammad Omar. Saya pun tak nak pakai nama saya Ustaz Syakir. Saya kata, Ustaz Abu Omar. Ustaz Abu Omar tu siapa? Saya lah. Bapak si Omar. Siapa bapak si Omar? Ustaz Syakir. Kan? Tiba-tiba tengok kuliah nak, Ustaz Abu Omar pagi ni. Mana Ustaz Syakir? Tak, Ustaz Syakir lah tu. Abu Omar tu. Faham? Macam tu lah. Abu Abdullah. Jadi anak dia nama Abdullah. Nama betul dia Husin. Husin Nasir. Bin Muhammad Taib. Okey, Nasir tu pun sebenarnya bukan nama dia kak. Nasir tu nama ayah dia. Jadi nama dia Husin bin Muhammad Nasir sebenarnya. Tapi digabungkan jadi Husin Nasir. Okey, dia tulis itu Husin Nasir kan. Sebenarnya Husin bin Muhammad Nasir. Macam nama saya kak. Orang panggil Ustaz Syakir Nasoha kan. Banyak orang salah faham. Sebenarnya Nasoha tu kan nama saya. Nasoha tu nama ayah saya. Nama betul saya Muhammad Syakir bin Nasoha. Cuma disingkatkan jadilah Syakir Nasoha. Ada sekali tu dia panggil ceramah jemputan. Lepas tu dijemput untuk Ustaz Nasoha ke hadapan untuk menyampaikan ceramah. Saya duduk diam. Cepat Ustaz naik kata. Awak panggil ayah saya dia. Tu Nasoha tu ayah saya. Okey. Sama sini. Abu Abdullah Husin bin Muhammad Nasir. Nasir tu ayah dia. Cuma menjadi kebiasaan orang gabungkan nama. Bin Muhammad Taib. Tu. Bin Muhammad Taib. Dan kenapa banyak sangat bin? Sebab orang dulu-dulu dia bangga dengan nasab. Keturunan. Keturunan yang baik-baik, yang soleh-soleh. Kita pun sepatutnya kena jaga nasab. Patutnya kita kena ambil nasab kita sambung. Kalau boleh buat dalam bentuk frame ke bin. Jadi kita tahu asal keturunan kita ni daripada mana. Mana tahu sambung ke Nabi ke. Kan? Kalau tak sambung Nabi pun sambung ke sahabat. Sayyidina Bakar ke. Sayyidina Umar ke. Kan? Yang takutnya sambung-sambung Fir'aun. Alhamdulillah. Tak adalah. Baik. Bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi. Al-Mas'udi tu pun sebenarnya dia punya tok lagi. Namanya Mas'ud. Tu pun masih keturunan dia lagi. Kenapa dia sebut semua nama keturunan dia? Untuk makluman, ini memang keluarga-keluarga ulama'. Dia punya keturunan semua ulama'. Daripada dia sampai ke atas. Ni semua ulama'-ulama' ni. Ayah dia Tok Guru. Atas dia Tok Guru lagi. Dan dia adalah cucu kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Seorang ulama' besar. Di Tanah Melayu dulu. Ni Tuan Husin ni, pengarang kitab kita ni. Dia cucu kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Kitab ni orang pondok pun biasa ngaji kat. Sabilal Muhtadin. Ni cucu dia. Maknanya Allah, keturunan semua ulama' belaka. Malah bukan terhenti kat dia je. Anak dia ulama', cucu dia bawah ni pun ulama', pernah jadi mufti Pulau Pinang, turun ke bawah terus sampai zaman hari ni. Generasi hari ni. Ada seorang ustaz. Dia keturunan orang ni Syekh ni. Sampai hari ni masih lagi ulama'. Lepas tu kita jangan pernah berputus asa doa, moga-moga kita ni melahirkan keturunan ulama'. Walaupun mungkin belum ada, tapi doa. Ya Allah, lahirkanlah daripada zuriat keturunanku seorang alim ulama'. Doa. Kadang-kadang Allah tak makbul ke anak kita. Allah makbul ke cucu kita. Kalau tak cucu, cicit kita. Tak ke cicit, apa? Lepas cicit apa? Ciut kita. Lepas tu, cirit. Cirit pula jadi bunyi kan. Sampai ke bawah lah. Sebab tu kadang-kadang, kenapa kita jadi baik? Guru saya kata, kenapa kamu jadi baik? Sebenarnya bukan kamu pun. Tapi mungkin tok kamu dulu pernah doa. Tok kita dulu pernah doa dan Allah makbul kena kat kita. Macam saya sendiri. Saya bukan belajar basic agama sejak kecil pun. Saya belajar macam biasa. Sekolah kebangsaan apa semua. Kita pun tak pernah sangka jadi ustaz. Jadi mungkin berkat-berkat boleh jadi ustaz ni, orang dulu-dulu pernah doa. Minta keturunan dia boleh jadi ahli-alim ulama' ke ahli agama. Tu berkat. Ya?
Baik. Jadi sebab tu kita kena doakan keturunan kita. Dalam doa biar sebut, ampunkanlah dosa ayahku, atuk aku, keturunan-keturunanku. Tapi jangan sebut satu-satu penat lah. Ayah aku, atuk aku, Tok Nyang, Tok Nyut, Tok Nyit, atas lagi. Nak cakap segala keturunanku. Maafkanlah mereka. Kan? Gitu. Baik. Al-Mas'udi Al-Banjari, dan dia adalah orang Banjar. Sini ada orang Banjar? Tidak ada. Orang Banjar. Saya wong Jawa, orang ngomong Jawa. Saya orang Jawa tapi tak kerti cakap Jawa. Baik, orang Banjar. Banggalah ni orang Melayu Banjar. Melayu tu besar kaumnya, tapi bawah Melayu tu ada banyak suku kaumnya. Melayu Banjar, Melayu Jawa. Itulah kita Melayu. Kita ni serumpun. Indonesia, Brunei, malah selatan Thailand, Patani, tu semua kita. Ni kalau kita gabung ni hebat kita. Kan? Al-Banjari rahimahullahul bari. Okay. Kenapa nak cerita semua ni? Supaya kita kenal siapa guru kita. Bukan saya. Saya ni tukang baca je. Sebab kalau saya tak baca, agak-agak kita semua pun tak baca, betul tak? Jadi yang mengajar kita sebenarnya Tok Guru ni. Siapa dia? Iaitu Tuan, kita panggil dia Tuan Husin Kedah. Itu dia punya nickname dia. Panggilan dia. Orang panggil Tuan Husin Kedah. Bila-bila esok mana tahulah ada rezeki, saya cadang aja, ada rezeki, kita buat rombongan. Kita tempah bas ke apa, kita pergi makam dia. Makam dia dekat Kedah. Dekat Alostak. Dia ada masjid dia, Masjid Tuan Husin nama dia. Makam dia depan masjid tu saja. Kita ambil kita baca kitab dekat makam dia ke, kita baca apa nama sebaris hayat dia ke, ambil berkat. Dan minta untuk Tuan Husin redha kita jadi anak murid dia. Sebab kata guru kata, kita mengaji, kita kenal guru-guru kita. Ni guru kita lah. Sebab tu kita kena tahu nama dia, apa yang dia buat ni. Moga-moga kita ni jadi anak murid dia. Bila kita jadi anak murid dia, nanti di hari kiamat, kita akan dibangkitkan dengan dia. Jadi ibu-ibu banyak mengaji kitab, bukan kitab ni saja. Kitab apa lagi? Kitab Imam Ghazali ke. Jadi anak murid syekh ni. Walaupun syekh-syekh tu semua dah tak ada, dah meninggal. Tapi kita kena ingat, yang meninggal jasadnya, rohnya ada. Dan kalau Allah izin, dia boleh hadir dalam majlis kita. Kan? Kalau Allah izin, dia tahu, dia tengok, oh ni anak murid ni. Oh, ramai, dia kira berapa. Lepas tu jangan ponteng, nanti dia cari, mana tak datang ni. Kan? Ni Tuan Husin. Jadi kita anak murid dia. Walaupun saya tak tahu dia, Ustaz. Saya tak pernah tengok muka dia. Saya pun tak pernah tengok tak. Tapi nanti kita bangkit hari kiamat, kita kenal. Dan dia pun kenal kita. Dia panggil, ni anak murid saya. Duduk Teluk Intan kan? Macam ni. Jadi kita ni banyak dosa kadang-kadang kan tak? Jadi Allah izinkan mereka, alim-alim ulama, untuk memberi syafaat kepada kita. Syafaat, ada syafaat Quran. Syafaat Quran, kita baca Quran banyak-banyak. Syafaat Nabi, banyakkan selawat kat Nabi dan cinta sunnah Nabi. Yang ketiga, syafaat ulama. Ini kita nak ni, alim-alim ulama, kita nak tiga-tiga. Quran dapat, hadir bagi syafaat. Ni guru-guru kita. Okey? Nama anak Husin Nasir. Jadi ingat nama Tok Guru. Okey, masuk dalam. Masuk dekat sini. Kita ambil aku apa? 10. Oh, lagi 5 minit je. Oh, okey. Denda ya. Baik, kita masuk sikit boleh nah. Bismillahirrahmanirrahim tu. Okey, masuk kat dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Macam saya sebut tadi, okey, kaedah pembacaan kitab pondok khususnya kitab-kitab macam ni, antara adabnya Tok Guru tak bagi kita skip. Okey. Jadi maksudnya kita akan baca setiap satu patah perkataan yang ditulis. Setiap hurufnya dipanggil biharfin. Baca dari huruf ke huruf. Jadi kita akan hurai satu persatu. Itu sebab tu dia jadi lambat, sebab dibacanya satu-satu. Kita bukan main skip. Yang ni tak penting ya, masuk tak bukannya tu. Jangan baca. Penting ke tak penting baca.
Sebab kita faham, ulama' dia takkan tulis satu benda yang sia-sia. Sebab ulama' ni matlamat dia agama, matlamat dia akhirat, matlamat dia Allah. Jadi dia takkan buat benda yang sia-sia. Jadi apa saja dia tulis, pasti ada makna tersurat dan makna tersirat. Yang ni yang kita nak ambil ilmunya. Baik, kita boleh tengok, ada whiteboard tak? Susah ke senang? Kalau susah tak payah, kalau senang tak apa. Susah? Susah tak payah. Tak apa, lain kali lah. Okey. Jadi tak ada whiteboard, bayangkan ada whiteboard. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Rumi ada bismillah. Okey. Tengok pada bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Baru nak kira. Ada 19 huruf. Nampak tak 19? Apa yang rasa ada kepelikan tak? Bilangannya ganjil. Boleh je kalau Allah nak buat genap, tapi Allah sengaja ganjilkan dia sebab Allah suka pada yang ganjil. Sebab Allah itu ganjil. Sebab tu Allah juga suka kepada hamba-Nya yang ganjil. Tu Nabi kata fatubalil ghuraba, beruntung mereka yang ganjil. Kita ni ganjil lah ni. Orang sibuk-sibuk kat pasar, kita sibuk-sibuk kat sini. Orang sibuk-sibuk dengan keduniaan, ada yang tengah tengok drama pagi ni ke. Kita duduk sibuk ngaji. Kan? Ada orang tengah sibuk-sibuk bersenang. 1, 2. Ada senang aerobik pagi-pagi. Kan? Kita ni ngaji. Tu ganjil lah tu. Pelik. Orang kata apalah hampir mana kata. Dia mengaji apa mengaji? Orang tak mengaji dah lah. Biar pilih orang nak kata kita pelik. Kita pakai tudung elok-elok, tudung labuh elok-elok. Kan? Orang kata pelik lah begini. Orang tak biar. Kan? Orang nak kata pelik. Memang kita suka dipandang pelik kerana menjaga agama. Orang kata, dia ni Islamik sangat. Biar. Kata, ala-ala ustazah kata. Amin. Jangan marah. Dia kata kita ustazah, walaupun kita bukan ustazah, amin kan. Mana tahu jadi sungguh jadi ustazah. Alhamdulillah. Jadi jangan marah. Kalau dia kata, ni macam penyangak, baru marah. Tu baru marah sebab benda tak baik. Kan? Ini benda baik, tak apa. Bagus, Alhamdulillah. Walaupun dia niat perli, biar dia perli. Kita anggap tu doa. Baik. Ada 19 huruf. Ada 19 huruf. Dan ada berapa patah kataan? Saya nak tengok. Agak-agak berapa? Saya kira. Ada berapa patah perkataan di dalam Bismillahirrahmanirrahim? Bukan huruf, patah perkataan. Kalimah. 9. Lagi? Ada pendapat lain? 4. Ada pendapat lain lagi? 11. Makin banyak pula. 9. Ramai kata 9 lah. Bersepakat 9. Jawapannya 5. Itulah namanya mengaji. Tak apa, datang tak reti, balik reti. Datang salah, balik betul, jangan balik salah tak? Baik, 5. Ada 5. Mana 5 tu? Yang pertama B. B tu perkataan sebenarnya. B saja, ba tu saja, B. Tu perkataan pertama. Perkataan kedua ismi, sin dan mim tu. Itu perkataan kedua. Perkataan ketiga Allah. Perkataan keempat Ar-Rahman. Dan perkataan kelima Ar-Rahim. Okay. Kenapa saya sebut perkataan-perkataan ni? Sebab saya akan hurai satu demi satu ikut perkataan tersebut. Kita pergi, tapi tak sempat juga. Kita ambil yang mana sempat je untuk hari ni dulu. Jadi yang pertama B tu dulu. Ba tu saja. Ba baris bawah B. B tu kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab, dia huruf ni terbahagi pada dua. Satu namanya huruf mabani, satu huruf ma'ani. Apa tak payah salim, tak apa, saya terang aja. Huruf mabani, satu lagi huruf ma'ani. Huruf mabani tu maksudnya membina. Huruf yang membina untuk jadi perkataan. Contoh bayata, baitun. Maksud apa baitun? Rumah. Jadi ba tu satu perkataan. Itu mabani. Satu lagi namanya huruf ma'ani. Huruf ma'ani ni, dia satu huruf tu saja sudah ada makna. Itu maksud ma'ani. Contohnya macam ba di sini.
Ba ni baris bawah bi maknanya apa? Dengan. Jadi kalau kita baca ayat Quran ke hadis jumpa ba baris bawah bi yang selalunya duduk depan, ya, itu maksudnya dengan. Contoh, a'udzu billahi. A'udzu tu maksudnya aku berlindung billahi dengan Allah. Okey. Dulu viral dekat WhatsApp mesej kita ni, orang kata kalau nak sebut biar habis, na'udzubillah min zalik. Jangan sebut na'udzubillah je. Kalau sebut na'udzubillah, itu maknanya minta Allah jauhkan kita. Kan? Sebab min zalik tu daripada itu. Itu tu masuk neraka. Kan? Jadi maknanya Allah jauhkan aku. Sebenarnya apa yang diviralkan tu tak betul. Sebab tu kita kena ada ilmu. Nak cakap biar dengan ilmu. Na'uzu, na tu kami. Uzu tu ain waw zal. Uz tu artinya berlindung. Jadi na'uzubillah artinya kami berlindung dengan Allah. Jadi kalau disebut tak habis na'uzubillah, maksud apa? Kami berlindung dengan Allah. Itu saja maksud dia. Tak ada pula minta jauh pun. Minta berlindung je, cuma ayat tu tak lengkap. Minta berlindung dengan Allah daripada apa? Min zalik, dari perkara itu. Itu tu maksud apa? Neraka. Cerita-cerita neraka kita kata na'uzubillah min zalik. Kata begitu, minta doa Allah jauhkan kita atau kita berlindung daripada neraka itu. Okey? Baik. Bi itu maknanya dengan. Okey. Selesai. Kedua, sin dan mim tu. Sin mim tu asal perkataan dia ismun. Itulah saya tak boleh nak tulis. Alif, sin, mim. Sebenarnya ada alif. Dia punya sebutan dia ismun. Alif, sin, mim. Ismun. Ismun tu maksud apa? Nama. Ma ismuka, apa nama awak? Kalau perempuan, ki lah. Ma ismuki, apa nama awak? Tu. Ismun. Nah. Dan asalnya dia ismun, alif, baris bawah, sin mati, mim tu tanwin. Tanwin domatan. Dengan ba ni. B ni. Bila nak gabung, orang Arab punya style, dia tak boleh ada hamzah kat tengah-tengah, alif kat tengah-tengah, tak boleh. Jadi dia kekok nak cakap tu tak boleh. Jadi ikut kaedah orang Arab, maka alif tu dihilangkan. Istilah ni dipanggil dihazafkan. Dipadamkan, dihilangkan. Jadi digabunglah ba terus kepada sin. Sebab tu alif tak ada. Kalau ikut asal, alifnya ada. Alif tu dihilangkan, maka digabungkan dengan sin dan mim. Jadilah dia bismun pula. Bismun. Tapi di sini bismi. Tanwin tu gimana? Okey. Dan huruf ba ni, kalau ikut kaedah bahasa Arab, dia termasuk dalam kategori haraf jar. Dia ada satu kumpulan huruf-huruf, namanya kumpulan huruf haraf jar. Haraf jar ni fungsi dia membaris bawahkan isim selepasnya. Siapa duduk selepas dia, wajib baris bawah. Maka daripada ismun tadi, mun tu tanwin, bertukar jadi min, baris bawah. Dhammah, dhammatain jadi kasratain. Jadilah bismin. Okay, faham? Bismin. Bi dengan ismin, bila gabung, bi tu dengan ismin, maksud apa tadi? Ismun tadi? Nama. Gabung, bi dengan ismun ni, jadi apa? Dengan nama. Perkataan dengan nama tu tak lengkap. Sebab orang timbul persoalan, dengan nama siapa? Dalam kaedah bahasa Arab, ayat mesti lengkap. Dia tak boleh tergantung. Kalau tergantung maknanya tak memberi faedah. Jadi dengan nama siapa orang tanya? Okey. Maka disandarkan nama itu dengan nama Allah. Maka ada kataan Allah di sebelah. Okey. Jadi bila nama tu disandarkan pada Allah, bermakna Allah itu kena sandar. Siapa yang menyandarnya? Nama. Yang menyandar itu dalam bahasa Arab dipanggil mudhaf. Yang kena sandar dipanggil mudhafun ilaih. Itu dia pergi dari segi istilah bahasa Arab dia. Jadi hukum dia pula, yang mudhaf tak boleh ada tanwin. Yang sandar tu, dia tak boleh ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Kalau ada, kena buang. Jadi kalau ada alif lam, kena buang. Sini alif lam tak ada. Memang tak payah buang dah. Tapi tanwin ada tak tadi? Ada kan kasratain tadi, min tadi tu. Buang dia punya kasratain, tinggalkan sebaris je. Buang tanwinnya, tinggallah satu baris. Jadilah bismi. Dan hukum yang kena sandar pula, perkataan Allah tu kena sandar.
Hukum yang kena sandar mudhafun ilaih wajib baris bawah. Maka jadilah kataan Allah yang asalnya Allahu bertukar jadi Allahi. Bismillahi. Apa benda lah ustaz ni ngajar pagi-pagi ni. Okey. Benda ni taklah penting sangat bagi orang awam. Nah, bagi orang yang memang mengaji sungguh tu itu lain lah. Tapi kenapa saya cerita juga, saya nak bagi faham bahawa ilmu agama itu tinggi. Sebab orang suka memandang rendah pada ilmu agama. Orang hantar anak ngaji pondok. Oh, ngaji pondok. Nanti nak makan apa? Dia kata. Dia pelekeh. Nak kerja apa? Kan? Nak jadi apa? Nak jadi apa? Hang cuba susun baris tengok. Kan? Oh, ulama-ulama kita, dia boleh baca kitab yang tak ada baris. Kita baca ada baris. Dah ayat Quran semua tahu. Ini tak ada baris, dia boleh baca. Kita kadang-kadang ada baris, tak baca. tak bunyi baca. Dan kali dia beli pen yang baca Quran tu. Dia lalu pen, baca. Jadi yang baca pen tu, dia tak baca. Kan? Jadi nak cerita, itulah taraf alim ulama supaya kita tahu kedudukan kita dengan tok guru, kedudukan kita dengan ulama ibarat langit dengan bumi. Kita boleh tiru gaya ulama dan kita boleh orang cakap apa bersikap seperti macam guru-guru kita, ustazah-ustazah dan sebagainya, tapi ilmunya tidak sama. Kan? Ilmu tak sama. Ustazah kita pakai tudung labuh, kita pun pakai tudung labuh kak. Boleh. Tak ada masalah, bagus ikut orang-orang yang baik. Cara pakaian dia apa semuanya. Tapi ketahuilah ilmunya tidak sama. Supaya apa? Supaya kita ada rasa hormat kepada dia. Sanjung dia. Kan? Jangan pandang lebih kurang kat dia. Macam tu. Ni ulama-ulama kita, guru-guru agama kita. Bagi mereka, guru-guru agama ni, main baris ni, orang cakap apa, celah hidung gitulah. Maksudnya kacang je bagi dia. Bagi kita susah. Macam mana ni ustaz cerita tadi ni, lepas tu main apa benda ni. Itu bagi kita, bagi mereka, benda tu mainan dia. Sebab kalau duduk di pondok, itu antara ilmu yang wajib kena belajar. Namanya ilmu nahu dan ilmu sorof. Ilmu menentukan baris. Macam mana nak tahu baris ni baris atas ke, baris bawah ke. Jadi baris-baris ni bukan nak bagi sedap bunyi. Dia ada sebab dia. Kenapa dia duduk atas, kenapa dia duduk bawah. Lepas tu kalau kita baca Quran, salah baris, boleh lari makna. Lepas tu hati-hati. Jaga-jaga. Panjang pendek pun kalau salah, boleh lari makna. Macam innahu huwas sami'ul basir. Sami'ul basir. Panjang tu. Kalau kita baca pendek, sami'ul basir, lain makna. Sami' kalau baca pendek, jadi makna mendengar sahaja. Tapi kalau sami' maha mendengar. Beza? Maha mendengar dengan mendengar lain. Mendengar kita, maha mendengar Allah. Situ. Lepas tu hati-hati bila baca ayat Quran, baca apa semua ni kan. Tu dia ada makna-makna dia. Okay? Jadi itulah bismillah dengan nama Allah. Macam mana terjadi barisnya? Seperti yang diceritakan tadi. Tapi kalau tak faham pun, tak apa. Saja cerita saja. Okay? Baik. Bismillahi dengan nama Allah. Timbul satu persoalan. Kenapa perkataan dengan dekat depan? Sepatutnya dengan ini, kalau kita belajar bahasa Melayu pun, ada bekas cikgu bahasa Melayu ni? Tak ada? Kalau kita belajar bahasa Melayu pun, dengan tu adalah kategori apa? Perkataan sendi. Sendi patut duduk mana? Tengah. Macam ni sendi tulang kita duduk tengah. Boleh tak siku ni duduk depan ni? Siku sini, jari kita sini. Macam mana rupa tak? Sendi mesti di tengah. Sebab sendi fungsinya untuk menyambung antara lengan sini dengan lengan sini. Itu orang panggil sendi. Lepas tu kata sendi dia menyambung. Contohnya, saya pergi ke kedai dengan menaiki basikal. Baru betul. Dengan tu kat tengah. Boleh tak kita buat ayat? Dengan menaiki basikal, saya pergi ke kedai. Nah, boleh juga tapi jadi pelik lah sikit. Cikgu pun tulis bawah tu, dengan ini sila jumpa cikgu. Sebab sepatutnya gunalah perkataan dengan tu di tengah. Begitu juga pada ayat ni, dengan ni di hadapan, bukan di tengah. Maka timbul satu persoalan, kenapa dengan kat depan? Kenapa tidak di tengah? Dan persoalan tu kita akan jawab pada kuliah yang akan datang. Baru dia suspend.
Allah. Gitu. Okey, kita akan sambung kenapa B tu di depan. Kenapa dengan tu di depan. Kenapa dia duduk depan? Patutnya duduk tengah. Tapi kenapa duduk depan? Balik ni fikir. Okey, boleh lah. Tak tu, dia belajar jangan banyak sangat, nanti tepu. Sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Ni insya-Allah ada soalan? Kalau ada lah nak tanya. Dan kelas kita buka soal jawab. Ini sebab baru mula, tak mungkin tak ada persoalan lagi kan. Lepas ni bila dah masuk pengisian ni tu, kalau ada benda nak tanya, tanyalah. Kalau soalan yang tak ada kaitan dengan apa kita belajar pun boleh juga. Tapi soalan tu biarlah berkaitan dengan agama. Jangan tanya resepi pula saya. Saya mana erti kan, berkaitan dengan agama apa masalah itu. Tapi saya tak janji saya boleh jawab. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak erti atau saya tak tahu, saya balik rujuk tok guru dulu atau saya rujuk kitab. Kongsi soalan dan kita kongsi jawapan. Moga-moga kita sama-sama kan sedikit sebanyak kefahamannya kepada kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Ya. Boleh. Awak dia memanglah kubur masing-masing, tapi takut kubur hang sebelah kubur aku. Nanti hang kena rotan bising, aku tak boleh tidur. Itu kalau dia jawab bodoh itu, kita pun jawab bodoh juga lah. Memanglah jawapan tu bukanlah jawapan yang tepat. Tapi dia buat main, kita pun buat main juga. Dia memanglah kubur masing-masing. Kan? Tapi kita kena ingat, dosa orang lain memang kita tak tanggung. Tapi kita disuruh menasihati kerana agama ni adinun nasihah. Agama ni nasihat menasihati. Dan kenapa kita kena nasihat? Ingat, bila maksiat melebihi kebaikan, maka azab Allah akan turun bertubi-tubi. Dan azab Allah bila turun, semua orang kena, termasuk yang baik. Okay. Boleh jadi kenapa Teluk Intan tempat kita, taman kita tak kena bala-bala besar. Boleh jadi kerana barang-barang kebaikan masih melebihi daripada barang-barang maksiat. Tapi percayalah cakap saya, kalaulah maksiat lebih banyak daripada benda baik di tempat kita, contoh kuliah tak banyak, solat jemaah pun tak ada, yang ada konsert, lepas tu kelab malam, pusat judi, percayalah, memang Allah akan turunkan bala, dengan banjirnya, dengan itunya, dengan ininya, macam-macam bala, pas satu-satu. Jadi, yang kita khawatir, bila berleluasanya maksiat, orang ingkar pada Allah, tak pakai tudung apa semua, kalau Allah turun azab, Allah turun balik dengan kita kena. Jawab dia, aku bukan nak jaga tepi kain hang. Tapi ingat, kalau berleluasanya maksiat, Allah turun balik, dengan aku pun kena cakap ni. Kalau Allah pilih-pilih, kita tak kena, dia je kena, tak apa. Kita tak peduli pasal dia pun tak apa. Kan? Ni saya bagi satu kisah sikit lah, last. Ni last lah. Tak apa kan? Okey. Ada satu di zaman dulu, di zaman Nabi, ada satu pasangan ni, dia tak dapat anak. Maka akhirnya dia bernazar. Tapi dia bernazar silap juga. Dia kata gini, ya Allah, kalau dapatlah anak, kan, aku minum air kencing anjing. Dia cakap gitu. Kan? Takdir Allah dapat anak. Sudah. Dan nazar kena kata, macam mana ni, siapa nak minum air kencing anjing? Tak apalah, ditangkapnya anjing seekor, dipukulnya anjing tu supaya sampai terkencing. Tadahnya, dapatlah kencing tu. Akhirnya, siapa nak minum? Laki bini ni gaduh. Kan? Laki kata, awak minum sebab awak mengandungkan dia. Kan? Yang bini pula kata, awak lah minum, awak yang buat. Dah gaduh, siapa nak minum? Siapa gamak nak minum?
Saya kata air kencing anjing. Air kencing sendiri pun kita tak gamak minum. Betul tak? Oh, sudah. Akhirnya masalah ni bawa ke Nabi. Tanya kat Nabi, ya Rasulullah ni macam mana ni? Kan, kami dah nazar gini-gini dah. Nabi kata tak boleh minum air ni. Jangan minum air kencing anjing ni. Ginilah untuk tebus balik. Ya, kamu pergi ujung rumah sana. Ujung kampung ni ada sebuah rumah. Ujung kampung ada sebuah rumah. Bila air hujan turun, kamu tadah air hujan yang jatuh atas bumbung rumah dia. Kamu tadah dan kamu minum. Kerana air yang kamu minum daripada bumbung rumah tu setaraf dengan air kencing anjing. Jadi dia tanya kenapa pula? Sebab dalam rumah tu ada seorang yang tak solat. Jadi Nabi kata, seorang dia tak semayang dalam rumah, orang lain semayang. Seorang dia tak semayang. Air yang jatuh pada bumbung rumah tersebut setaraf dengan air kencing anjing. Dahsyat tu. Tu seorang baru. Kalau ada satu family tak semayang macam mana? Tu. Lepas tu kita kena sampai menyampai lah. Sebab masalah ni dia akan... tapi adakah kena air tu kena samak lah? Tak payahlah. Dia bukannya kencing anjing betul. Cuma maknanya taraf jijik dia tu. Taraf hina dia tu. Nanti kita baca dalam kitab ni pun ada banyak cerita pasal orang tak semayang. Sehingga kan Tuan Hussein kata, kalau naik sampan, naik bot, tiba-tiba bot tu macam nak karam. Campak orang tak solat. Jangan campak anjing. Sebab anjing lebih mulia daripada orang yang tak semayang. Sebab anjing seanjing-anjing pun, dia makhluk Allah. Anjing bukannya hina. Dia makhluk Allah. Kan? Ini kita nampak anjing je nak sepak. Anjing tu, aku lalu je. Nah, sian anjing tu. Yang basuhlah dengan air tanah tu je. Kan? Tapi janganlah buat bela tak boleh. Memang Nabi tak bagi. Kan? Gitu. Okey? Gitulah maknanya nanti kita mengaji-mengaji, kita dengar cerita. Yang penting kita dah nasihat, kita dah cakap. Paling-paling tidak dah lepas tanggungjawab kita menyampaikan. Kan? Man ra'a minkum munkara, kata Nabi, bila kamu nampak benda mungkar, maka hendaklah kamu menggunakan tangan kamu. Tangan tu dengan maksud kuasa, bukan tampar dia, kuasa. Kalau kita ada kuasa, guna kuasa kita. Contoh, kita bos, kita majikan, kita ada kedai runcit, pekerja kita tak pakai tudung, kita ugut dia. Kalau kamu nak kerja dengan saya, pakai tudung, tutup aurat. Kalau awak tak tutup aurat juga, esok ambil gajilah balik. Saya tak nak pakai awak lah. Guna kuasa, itulah kuasa. Kita boleh ugut dengan kuasa yang kita ada. Tapi kalau kita tak ada kuasa, gunakan lisan, nasihat. Kita tak boleh nak ugut-ugut dia apa-apa, tapi kita boleh nasihat dia, nasihat. Kalau nasihat pun dia tak nak dengar, fabiqal bihi, tolak dengan hati. Sudah. Biarlah aku dah cakap dah, dia tak nak dengar. Biar. Gitu je. Itu kehidupan kita. Macam itulah. Bukan semua orang boleh mendengar, kan? Jadi tapi nasihat tetap nasihat, sampaikan. Ataupun sekali-sekali belikan hadiah tudung kat dia. Kan, hari jadi dia bagi hadiah tudung. Walaupun dia kata hang beli aku ke? Tak, kita nak ajak sama-sama kita mendekati Allah gitu. Walaupun dia marah, dia caci-caci, biar sabar. Kalau kita rasa Allah kena caci, Rasulullah lebih teruk kena caci daripada kita. Adakah Rasulullah berhenti dalam dakwah dia? Tak. Rasulullah tengah semayang sujud depan Kaabah, geng Abu Jahal ambil perut unta mentah, letak atas kepala Nabi. Nangis Sayyidatuna Fatimah, anak Nabi. Sampai hati kamu buat macam tu kat ayah aku. Kan? Letak atas ni. Dengan darah-darah, dengan kotor-kotor. Nabi bangun daripada sujud, Nabi terus tanda tangan doa. Nabi sebut nama seorang-seorang yang buat Nabi tu. Dalam perang, seorang-seorang kena bunuh. Tu. Okey? Boleh? Kenapa sedih sangat ni? Ini cukup sekarang tu. Habis dah, ada soalan lagi? Tak ada dah. Ya, ada. Tak payah pilih dua-dua. Solat, tak solat pun dosa, tak tudung pun dosa. Kan?
Jadi dua-dua pun tak elok juga. Kan? Tapi kalau tak ada pilihan dah, memang tu je yang ada. Contoh kita nak beli makanan lah. Cuma kita tahu yang ni tak solat. Yang ni tak solat tapi dia pakai tudung. Yang ni tak pakai tudung tapi solat. Kalau bertumbung macam tu, kita tengok antara solat dengan tudung mana berat. Solat berat lagi. Jadi ambil lah yang solat walaupun tak tudung. Tapi kalau itu pilihan yang ada. Tapi kalau ada pilihan yang sebelah yang lagi elok, apa nak pilih yang dua orang tadi ni? Dua-dua ni tak elok dah. Contoh macam tu. Sama juga macam kempen kita Buy Muslim First. Beli produk orang Islam dulu. Kalau ada produk tu orang Islam. Kalau tak ada, beli je lah produk orang kafir, nak buat macam mana. Contoh macam, dia kata, BMF, telefon ustaz kafir buat. Dia kata, memanglah dah tak ada orang Islam buat telefon lagi. Cuba kalau ada orang buat orang Islam buat telefon. Al-Samsungi, contoh. Kan? Saya belilah yang tu. Sebab orang Islam buat. Ni tak ada seorang lagi buat. Kita beli je lah yang mana siapa buat ni. Walaupun di kafir, nak buat macam mana. Kan tak? Gitu. Boleh tak? Jadi, dah ada lagi saran? Tak ada dah. Okey, cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kelas kita seterusnya lepas raya. Lepas raya nah. Jadi lamalah menanti apa B tu. Wallahu a'lam. Saya ambil kesempatan